Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 3, buka buku Fiqh Syahadah muka surat 19. Tajuk ke-6 iaitu beriman kepada Rasul. Yang lepas kita telah pun mempelajari tajuk beriman kepada kitab, dan pada hari ini adalah beriman kepada Rasul. Jadi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang bermaksud Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW itu sendiri beriman dengan Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran itu diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajipan kita pada hari ini beriman kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian beriman kepada kitab, beriman kepada Allah. Begitulah keadaan kita pada hari ini. Apakah makna beriman kepada Rasul? Beriman kepada Rasul ialah mempercayai bahawa Allah telah mengutuskan Rasul-Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Jadi tidak ada Rasul yang diutus di atas muka bumi ini, bermula sejak zaman Nabi Adam AS sehingga zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi-Nabi yang diutus melainkan untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak ada lagi Nabi-Nabi yang mana kisahnya mengajak manusia untuk buat maksiat, mengajak manusia menyembah berhala. Tidak ada. Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Bermula daripada Nabi Adam AS. Jadi murid-murid, saya kira kita pernah nyanyi lagu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sehingga akhirnya, sehingga Nabi Muhammad SAW. Dan 5 orang daripada mereka digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. 25 5 orang itu daripada 25 digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Apakah dia Ulul Azmi? Tugas Rasul sangat besar, iaitu sebagai pemimpin. Jadi Ulul Azmi ni maknanya dia ada keistimewaan daripada sudut tambahan tugas dia sebagai pemimpin pada umat pada ketika itu. Kita umat Islam wajib mencontohi cara hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi murid-murid perlu ingat 25 orang Nabi dan Rasul tu. Dah ada lagu dia yang mudah untuk murid-murid hafal. Jadi perlu hafal nama-nama Nabi dan Rasul. Jadi Rasulullah adalah pemimpin. Sama ada pemimpin dalam keluarga, dalam masyarakat, dan juga dalam negara. Dalam negara ni maksudnya memimpin institusi kenegaraan lah. Daripada sudut politiknya, daripada sudut urus takbir negara, keuangan dan sebagainya. Seterusnya, kalau dalam keluarga ni, pemimpin keluarga, ahli keluarga, isteri dan anak-anak. Kalau dalam masyarakat, sebagai pemimpin ketua masyarakat. Seterusnya, kita lihat muka surat 20. Apakah tanggungjawab Rasul itu ketika mana dia sebagai pemimpin dalam keluarga? Yang pertama, suami yang bertanggungjawab. Jadi sebagai seorang Rasul ni, dia memang of course lah suami yang bertanggungjawab, bapa yang penyayang. Rasul SAW itu sebagai seorang bapa yang paling penyayang kepada anaknya. Kemudian anak yang memuliakan ibu bapa, contoh teladan di dalam mendidik anak. Ini contoh pemimpin dalam keluarga. Seterusnya, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin yang menyatukan masyarakat. Jadi kalau contoh Nabi-Nabi Rasul yang diutus ni, dia menjadi pemimpin yang menyatu padukan masyarakat. Maksudnya dia daripada sudut muafakat lah. Dia tak suka daripada sudut perpecahan dan perbalahan. Seterusnya, menjalinkan silaturahim dengan masyarakat. Tak kira apa jua bangsa dan agama, tugas para Rasul ini dalam memimpin masyarakat itu adalah menjalinkan hubungan baik ataupun menghubungkan silaturahim. Pemimpin yang ikhlas dan bertanggungjawab. Jadi Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu merupakan pemimpin yang sungguh ikhlas dan paling bertanggungjawab. Sungguh pun dia dibenci, dikeji, sungguh pun dia tidak disukai, tetapi dia tetap melaksanakan tugas dia sebagai pemimpin masyarakat. Seterusnya, pemimpin yang bersifat terbuka. Bersifat terbuka ni maksudnya dia boleh menerima apa jua pandangan dan nasihat yang datang untuk kebaikan bersama. Seterusnya, pemimpin negara, mentadbir negara dengan adil. Adil ni adalah meletakkan sesuatu dengan tepat pada tempatnya. Berpandangan jauh, menjalinkan hubungan serantau,
menjamin keamanan negara. Ini di antara tugas-tugas pemimpin dalam negara lah. Maksudnya pada sudut hubungan dalam dan luar negara tu dia perlu jaga dengan baik. Dan selain daripada itu, menjalinkan hubungan serantau, hubungan dengan negeri-negeri dan negara-negara yang berhampiran, sama ada negara Islam ataupun bukan negara Islam. Dan berpandangan jauh ini adalah yang berpandangan seperti kalaulah memerlukan satu keputusan di dalam peperangan, memerlukan satu keputusan di dalam pemesyuaratan, maka dia memerlukan satu pandangan yang jauh yang boleh memberikan kelebihan kepada umat Islam itu sendiri. Maka di sini contohilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, lihat muka surat 21, tulis betul atau salah pada pernyataan berikut. Dan juga muka surat 22, murid-murid pilih dan tulis contoh teladan yang mulia untuk diikuti. Okey, jadi muka surat 21 dan 22 ni mudahlah. Murid-murid baca satu persatu. Jikalau betul, tulis betul. Jikalau salah, tulis salah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah pada pertemuan minggu depan kita bertemu secara Google Meet. Ustaz akan terangkan lagi tajuk ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.